Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita telah pun berada pada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan Al-Mubarak ini membawa pelbagai makna pada tahun ini, yang mana kelainan tentu kita terasa disebabkan oleh kita berada di dalam tempoh mencegah coronavirus COVID-19, yang mana kita terlibat dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan persoalan yang paling utama adalah dalam beribadah adalah kita tidak boleh lagi beribadah nak solat sunat tarawih, tak boleh tak buat di masjid, tak buat di surau, tapi dibuat di rumah masing-masing. Jadi timbul cabaran kepada suami, timbul cabaran kerana bagaimanakah halah habislah. Sebenarnya kita jangan fikir negatif, kita kena fikir positif di sebalik sesuatu perkara, iaitu apakah hikmahnya di sebalik kita bersolat tarawih di rumah. Pertama, memberi ruang dan peluang kepada kita sebagai suami, sebagai lelaki, ayah dalam rumah tangga untuk mengimamkan solat, untuk mengepalai, mengetuai solat, supaya menjadi role model tauladan yang baik untuk anak-anak dan keluarga kita. Itu pertama. Yang kedua, kita menyambut suara Rasulullah SAW. Rasulullah suruh apa? Rasulullah suruh bezakan rumah kamu dengan kuburan. Bezakan rumah kita dengan kubur. Kenapa? Kubur sunyi, tidak ada bacaan ayat suci Quran. Jadi apa bezanya rumah kita bila rumah kita pun sunyi? Justru di rumah kita dah mula mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran dengan kita mengaji, kan, membaca surah-surah dalam setiap rakaat dalam tarawih. Nampak tak? Kemudian begitu juga yang ketiganya, kita dapat menjadikan ibadah sebagai satu cara untuk merapatkan hubungan yang selama ni mungkin kita sibuk bertugas, mungkin isteri kita pun sibuk juga, dan anak-anak dengan kerja sekolah, dengan aktiviti di sekolah dan sebagainya. Jadi kita dapat, orang kata, mentautkan hubungan di antara sesama kita dan mempertingkatkan keseronokan dan kegembiraan bila ibadah dilakukan secara bersama, secara berjemaah. Malahan solat sunat tarawih ini bila kita amalkan, kita bangun qiyam, barang siapa yang qiyam Ramadan, kan, mana kita bangun untuk bersolat pada bulan Ramadan, maka kita akan diampunkan dosa. Itu pesan Nabi. Itu sebenarnya yang Nabi beritahu kepada kita, tuan-tuan sekalian. Jadi tak susah, tuan-tuan sekalian. Sebenarnya anggaplah perkara ini secara positif, akan menimbulkan keseronokan, termasuklah juga nak tambah keseronokan itu, suasanakan rumah kita ni dengan suasana ibadah, iaitu ruang tamu atau di ruang yang lebar sikit, luas sikit, kita clearkan, kita jadikan dia ruang solat. InsyaAllah bila kita jadikan ruang solat, kita cakap itulah pusat di bulan Ramadan ini, sinilah kita akan beribadah, kita akan solat, kita akan bertadarus dan sebagainya. Jadi maknanya daripada aspek bertarawih di rumah, sebenarnya jangan kita pandang negatif, pandanglah betapa hebatnya peluang. Sedangkan Nabi sendiri pun kita tengok bagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ketika Nabi pergi sembahyang tarawih di masjid, ramai sahabat pun ikut sama di masjid. Kemudian hari kedua Nabi pergi, makin ramai pergi. Masuk hari ketiga, sahabat-sahabat dah ramai datang, tengok Nabi tak datang. Rupanya Nabi solat di rumah saja. Nak menggambarkan bahawa Nabi tak nak nanti ramai yang salah anggap bahawa solat di masjid itu adalah merupakan satu kewajipan untuk tarawih pada ketika itu. Jadi untuk malam semua, keharusan kita solat di rumah tak ada masalah. InsyaAllah jangan kita bimbang. InsyaAllah mudah-mudahan kita beroleh ganjaran pahala yang berlipat kali ganda disebabkan kita bersolat jemaah di rumah bersama dengan ahli keluarga kita. Maklumlah kita sekarang berada dalam musim PKP ini, iaitu musim kawalan pergerakan, dan kebanyakan kita perlu bertarawih di rumah, tak boleh bertarawih di masjid dan surau. Jadi apakah keperluan-keperluan yang boleh kita ambil perhatian sebelum kita melaksanakan solat sunat tarawih di rumah kita? Mana kata kita pilih satu ruang yang mana kita boleh solat jemaah, bentang sejadah cantik-cantik, kemudian itu kita susunkan safnya, macam mana kedudukan imam, kedudukan jemaah lelaki, jemaah perempuan dalam rumah, kita susun atur ikut kesesuaian. Ada macam mana yang saya sebut tadi adalah hukum hakam, iaitu kita perlu ada ilmu, makna belajar. Anak pula yang nak jadi imam kena tahu macam mana kalau solat sunat tarawih, kalau 8 rakaat macam mana, 10 rakaat macam mana, 20 rakaat macam mana, apa bacaan-bacaan, apakah surah yang kita nak pilih. Jadi kita kena baca. Begitu juga kita bermulalah kita mengubah sikap kita supaya kita mula menghafal surah-surah yang baru, tidaklah hanya surah yang sama je kita baca tiap-tiap tahun, tiap-tiap kali solat. Jadi kita tambah baik dengan menghafal surah-surah yang baru. Dan begitu juga melazimkan diri kita membaca ayat suci Al-Quran supaya
lontaran ayat yang dibaca pada mulut lidah kita ini, biarlah dia berada dalam keadaan yang lancar dan fasih ketika kita membacakan ayat suci Quran. Jadi insyaAllah dengan persediaan ini, maka suasana tarawih itu akan lebih nampak kemas, teratur, dan lebih, orang kata, lebih bersedia di dalam kita melaksanakan solat sunat tarawih yang berjemaah di rumah kita, insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.